إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah, beriltizamlah dengan ajaran Allah, berpegang teguhlah dengan syariat Allah, dan ikutilah jejak langkah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, haji adalah satu rukun yang besar di dalam al-Islam. Sekali learning saudara kita yang telah pun tunai fardu haji, mereka telah pun melakukan sebahagian besar daripada rukun-rukun haji. Mereka telah pun wukuf, mereka telah pun bermabit, mereka telah pun berlontar, bercukur, dan telah pun bersembelih. Mungkin ada setengah yang tidak lagi tawaf ifadah. Itu saja. Dan mereka telah pun menyempurnakan ibadah haji, alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang tidak mempunyai peluang lagi untuk menunai fardu haji ataupun tidak melakukan haji pada tahun ini, tugas kitanya ialah kita berdoa semoga para hujat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hajjul mabrur dan kembali kepada tanah air dengan keadaan selamat dan sejahtera. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, haji mempunyai hikmah-hikmah yang paling banyak. Haji di antaranya ia adalah suatu model Allah Subhanahu wa taala. Jadi model hak Allah Subhanahu wa taala sendiri buat, bukan model manusia. Kerana manusia tak mampu nak mikir, apatah lagi nak jemput hampir dekat dengan 2 juta setahun, setengah-setengah sampai ke 3 juta setahun. Dan untuk tahun ini para hujat duyufur rahman mendatangi menunaikan fardu haji sebanyak 194 negeri, hampir 2 juta orang. Maka jumlah sebanyak ini, manusia sebesar mana, seagung mana pun, sebesar mana kuasa dia pun tak mampu nak pergi jemput, walaupun dalam keadaan paksa nak turun modal nguk peraman banyak mana pun, mereka tidak mampu melakukan demikian. Apatah lagi rancangan seperti ini dilakukan sepanjang tiap-tiap tahun, berulang kali, beratus tahun, beribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun telah dilakukan tak berhenti-henti. Ini di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita mengaku dan mesti akur dengan apa dia model yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahawa al-Islam adalah agama internasional. Jadi agama sakon
bukanlah sebagai agama tempat dalam satu wilayah, satu negeri, satu benua. Tak. Agama Islam adalah agama yang internasional. Daripada dulu lagi, bukan sekarang tak. Daripada mula-mula terbentuknya Islam di kota Makkah Al-Mukarramah melalui dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda boleh mampu mengajak orang, bukan hanya semata-mata orang Quraisy sahaja, tetapi Suhaib Ar-Rumi daripada Rom, Salman Al-Farsi daripada Persia, Bilal Ar-Rabah daripada Ethiopia, kesemua warna kulit telah pun berkumpul di kota Makkah sebagai menyahuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat permulaan lagi. Pada peringkat permulaan lagi. Di mula-mula nak cetuh agama ini pun Islam telah pun berjaya mengajak dan menyeru seluruh bangsa, negara, warna kulit dan bahasa untuk menerima agama internasional ini. Tak serupa dengan agama-agama lain. Kalau kita nak banding dengan agama lain, tak serupa. Agama lain dia lahir di situ, maka orang kawasan itu sahajalah yang menyahuti ataupun menerima seruan agama itu. Tak serupa dengan Islam. Islam walaupun lahir di kota Mekah dalam keadaan kering kontang, tetapi Al-Islam dalam masa 13 tahun sahaja Nabi Muhammad berdakwah, maka berbagai-bagai kulit warna, bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, bukan orang Madinah, Aus dan Khazraj sahaja, tetapi mewakili daripada berbagai warna kulit dan bahasa. Ini sebagai petunjuk kepada kita bahawa Islam adalah agama internasional, agama sakun. Mana-mana usaha untuk nak menyempitkan keadaan umat Islam ataupun agama Islam, maka dia adalah suatu usaha-usaha yang tidak berjaya, satu usaha yang hampa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah haji juga kita dapat tahu bahawa Kaabah merupakan pusat bagi manusia ini. Kaabah adalah cut sun klangของโลก. Sama ada manusia yang sedang tawaf tak berhenti-henti dalam masa beribu puluhan ribu tahun mari dah, tak berhenti-henti 24 jam. Walaupun dalam keadaan solah, mereka juga berkeliling untuk nak tawaf sebagai tawaf di Al-Kaabah Al-Musharrafah. Dan kita bagi umat Islam juga sedang tawaf sebenarnya. Hubungan umat Islam dengan Kaabah Al-Mukarramah Al-Musharrafah ini adalah hubungan tiap-tiap detik masa. 5 kali sehari kita diarah supaya menghadapi Al-Qiblah. Dan kalau kita tengok daripada atas, maka kita akan melihat seluruh penghuni bumi ini sedang bersujud dan berrukuk kepada ittijah ataupun kepada ke arah yang satu saja. Daripada umat Islam di benua Afrika, di benua Eropah, Asia dan seluruh benua Afrika, kesemuanya mereka akan mengarah muka dan dada mereka kepada kiblah. Jadi kalau kita tengok gambar, maka sudah tentu manusia bukan di sekadar kata duduk tawaf sahaja yang menghadap kiblat, tetapi seluruh umat Islam di dunia ini juga sedang duduk hadap kiblat dan sedang tawaf. Secara umumnya, bulatan dunia ini sedang membulat menuju ke arah kiblah yang satu. Mengikut perhitungan masuknya waktu-waktu semaya yang tak sama. Daripada Thailand sendiri tak sama dengan Malaysia, tak sama dengan Malaysia, Indonesia, Brunei, Afghanistan, Pakistan, pergi kepada Mekah, pergi kepada Turki, pergi kepada Afrika, semua ni tak sama masuk semaya. Maknanya dalam masa 24 jam itu juga seluruh warga dunia juga sedang bersujud tak henti-henti kepada Al-Ka'batul Musharrafah. Dan benda ini
mungkin tidak terjangkau oleh otak-otak manusia. Manusia sebijak manapun tak mampu nak buat sang model seperti ini kecuali Rabbul Alamin sahaja. Haji juga memberi arti kata kesaksamaan dalam al-Islam. Sama dalam Islam. Tak kira warna kulit apa, tak kira jawatan mana, tetapi dia berpakaian dengan pakaian yang seragam, mempunyai cara bentuk yang sama, melakukan amal ibadat yang sama demi menuntut seruan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini sebagai menggambar kepada kita bahawa Islam adalah tidak ada kelebihan di sudut pangkat dan darjat, tetapi yang pentingnya ialah inna akramakum indallahi atqakum. Haji juga selain daripada ia merupakan satu lambang kesatuan umat Islam, yang mana tidak ada agama lain yang boleh menyatukan lebih daripada perancangan yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haji juga boleh buat satu proses. Buat satu proses เป็นการถ่ายเลือด วิทูเบ jadi ถ่ายเลือดใหม่ Tiap-tiap orang yang pergi buat haji itu adalah sebagai satu wakil, mewakili setempat untuk nak mari bui darah-darah yang baru. Pada darah baru, yang mana orang buat haji seperti mana yang kita tahu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang dia stempel dengan dia kecuali syurga. Dan terdapat dalam hadis yang sahih lain lagi mengatakan bahawa sesiapa yang mengakukan haji dan dia tidak bercakap kosong, tidak melakukan benda-benda maksiat, fasik, maka dia akan kembali kepada rumahnya seperti mana hari yang dia telah dilahirkan oleh ibunya. Maknanya tidak ada dosa. Kita sedang menerima orang yang telah diproses oleh al-Islam, kata dia itu tak ada dosa, dan dia adalah mewakili supaya nak mari kelik pada kampung dan untuk nak membersihkan kampung-kampung itu sendiri. Dengan sebab adanya orang yang tak berdosa ni, maka kampung itu bersih. Secara umumnya lagu tuเป็นเม็ดเลือดที่สามารถที่จะชำระล้างเลือดที่สกปรก. Ini adalah orang tugas dia orang buat haji. Oleh demikian, cara bentuk Allah Subhanahu wa taala nak membersihkan warga dunia ini dengan melalui hatta perwakilan wakil-wakil pada buat haji, kemudian kembali semula, dan orang buat haji itulah sebagai satu wakil untuk nak membersihkan kampung-kampung masing-masing, sebagai penputan untuk nak membersihkan kampung. Jadi sekiranya hikmah ini tidak dirasai oleh para haji sendiri, maka dia juga, kita boleh jadi tak haji gitu yalah. Jadi tak haji banyak, tapi tak haji yang tidak ada pelang, tak haji yang tidak ada kemampuan untuk nak buat satu perubahan dalam kampung, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, haji adalah suatu perkara yang syiar al-Islam, yang merupakan satu kewajipan Islam, rukun Islam yang mesti kita mari duduk bina semula. Nah, untuk kita nak mikir bagaimana haji adalah sebagai satu panji, sebagai satu tiang, sebagai satu pokok untuk nak merubah masyarakat, sama ada masyarakat kecil di kampung ataupun masyarakat luar besar di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala, kita dah ada cara yang baik, kita ada peraturan yang baik, nak kepada kita ya.
Agama Islam ini diaเตรียมเครื่องมือไว้เรียบร้อย dia เตรียมมาตรการไว้เรียบร้อย tak ada kena duduk วิจัย tak ada kena duduk buat satu ujian apa-apa pun. Kita hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu masyarakat kita juga akan terselamat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, haji adalah suatu lambang kesejahteraan, keselamatan dan perdamaian yang sejati. Dalam masa buat haji, tak boleh nak niat tak molek, nak bercakap dengan tak molek. Nah, kesemuanya itu dilarang di dalam melakukan haji. Dan ia adalah sebagai satu petanda kata haji kita itu mabrur ataupun tidak. Ia sebagai nak buat satu training, sebagai senam, totsok bagi orang Islam semua, kata kita ini kena assalam, kena mementingkan perdamaian yang sebenar. Apa yang berlaku ialah kita hendaklah memupuk semangat ini. Apabila kita boleh buat dah dalam masa seminggu, 2 minggu dalam masa haji, maka itu juga ajaran seperti ini juga hendaklah kita lakukan sewaktu kita ada di rumah dan di tempat-tempat yang lain, supaya sebagai satu petanda kata Islam adalah agama sejahtera, Islam adalah agama perdamaian, Islam adalah agama yang menitik berat kepada bukan saja pribadi sahaja, tetapi haji seperti mana yang telah disebut dalam Al-Quran, litashhadu manafi'a lahum, supaya kamu boleh menyaksi manfaat-manfaat, pon prayot, sama ada pon prayot itu atas dunia ataupun pada hari akhirat. Sama ada pon prayot itu dalam bentuk keselamatan, kesejahteraan, kemasyarakatan, ekonomi, badan, jiwa, semuanya itu tercantum di dalam hikmah haji bagi sesiapa yang mengambil iktibar dan pengajaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya para hujat mendapat kemuliaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa dia diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana hari yang dilahirkan oleh ibu, dan balasan dianya tidak ada balasan yang setanding dengan dia kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia kepada para hujat. Maka kita yang tidak ada mempunyai peluang, kita niเรานี่ยังไม่มีโอกาสที่จะไปทำฮัจญ์หรือว่าปีนี้นี่ไม่มีโอกาสที่จะไปทำฮัจญ์ถามว่าเรานี่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้หรือไม่เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เหมือนกับเด็กแรกเกิดหรือไม่อันนี้เขาเรียกว่าอิบาดะห์ทางเลือกอัลอิสลามจะไม่บัญญัติบทใดบทหนึ่งยกเว้นอัลอิสลามจะต้องเสนอบทบัญญัติหรือว่าคำสอนอื่นถ้าหากว่าทำแล้วก็สามารถที่จะเทียบเท่าผลบุญของบทบัญญัติดั้งเดิม tak kira buat gapo. Oleh itu kita jangan berasa kata kecewa
kita berasa puas, putus hati, putus harapan. Dah lah, tak apalah. Nah, dah saya ni tak boleh buat haji, bukan tak haji ni, kena duduk dalam dosa sokmo lagu tu. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh nak mengikut lagu tu. Kita bagi orang tak buat haji juga, mampu kena giduk ketuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Berhak untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini, sesaat ini, hari ini, sekiranya Allah cabut nyawa kita juga bersedia untuk menemui Allah dalam keadaan dosa-dosa kita diampun oleh Allah SWT. Lagu mana? Banyak cara. Banyak cara. Dosa-dosa yang telah diampunkan oleh Allah sekadar berzikir saja. Tengok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti mana yang telah disebut dalam hadis, sesiapa yang berkata zikir ini 100 kali sehari, maka Allah akan beri balasan dia pahala sebanyak 100 kali, 100 darjat. Allah akan hapus dosa dia 100 dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala dia 100 kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala kepada dia seperti mana dia merdekakan anak keturunan Nabi Allah Ismail sebanyak 10 orang. Sekadar kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Berapa minit sahaja. Seolah-olahnya dia boleh merdeka. Siapa nak boleh merdeka lah ni? Tak ada dah hamba nak boleh merdeka. Tapi dengan bacaan seperti ini boleh merdeka sahaya keturunan Nabi Allah Ismail sebanyak 10 orang. 10 orang sehari, 10 orang sehari. Sesiapa yang tak mampu nak buat gerbai baru ni, nak sembelih kambing, sembelih lembu, segia dua gia, maka bukanlah berarti dalam sepanjang setahun itu dia tidak ada kanan langsung untuk nak buat gerbai. Tak boleh jadi. Kerana peluang dia panggil ibadah total ni. Tiap-tiap minggu ada peluang untuk kita nak gerbai. Dengan melalui cara kita berpagi-pagi solat mari ke masjid pada hari Jumaat. Kita tahu belaka. Siapa yang berpagi-pagi pada saat yang pertama, seolah-olahnya dia berkorban unta, lembu, kambing, siapa kaya, siapa ketelur, pahala tu. Seperti mana pahala. Tak mungkin bagi orang yang pakai miskin, hidup dia kedana, duk jadi anak kali orang, Tuhan umur dia 50, 60 tahun, dia tak mampu nak buat kurban, apabila dia mati, pahala kurban tak ada langsung, tak boleh jadi orang ni. Tak boleh jadi. Mana pahala kurban? Tak ada, ya Allah, kerana aku tak ada duit, tak ada pitih. Tak mungkin dia akan jawab lagu tu. Kerana pahala yang dia boleh kurban banyak lagi. Demikian juga pahala-pahala haji, pahala umrah, pahala fi sabilillah, al-jihad fi sabilillah, sehingga al-jihad fi sabilillah juga ada pahala total samrap al-jihad fi sabilillah dua. Tetapi dengan ilmu dan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita belajar. Hak pentingnya belajar tu. Kemudian kita beramal, berasa cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang mudah saja kita akan mendapat mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang dianjur oleh Islam supaya diadakan, perbanyakkan pada hari-hari seperti hari Jumaat ini ialah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana malaikat dan Allah Subhanahu wa taala juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri bersabda, man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atas aku 1 kali, maka Allah akan berselawat dengannya kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في سوريا وفي غزة وفي العراق وروهينجا وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.